Dari pelbagai jenis logam berharga, emas sangat popular di kalangan pelabur untuk menjadi salah satu aset di dalam pelaburan mereka. Pelabur biasanya membeli emas sebagai penampung kejatuhan mata wang, menampung kenaikan inflasi dan juga sebagai penampung kepada kejatuhan nilai aset-aset yang lain, contohnya nilai hartanah, simpanan aset asing atau kejatuhan pasaran saham. Nilai intrinsik emas bukan hanya kerana ia logam atau sebagai bahan pembuatan industri atau kerana ia boleh dimakan atau juga sebagai tempat untuk berlindung ketika hujan. Tetapi emas mempunyai sifat yang lebih unik, iaitu ia adalah mata wang. Emas adalah mata wang yang tetap sejak berabad-abad lalu kerana sifatnya yang lengkap untuk menjadi mata wang. Sifat ini tidak ada pada semua logam atau jisim lain di dunia. Contohnya, air dan makanan memang lebih penting untuk survival berbanding emas. Tetapi selepas keperluan asas ini cukup, masyarakat memerlukan suatu cara untuk mendapatkan keperluan yang lain. Contohnya, seorang petani ingin mendapatkan ikan di laut. Petani tidak mungkin dapat mencuri masa untuk ke laut. Bagaimana pula nelayan ingin mendapatkan beras? Memang sukar untuk membayangkan jika sistem barter masih diamalkan hari ini. Berapa banyak beras perlu dibawa untuk menukar seekor lembu atau lori atau iPhone, atau beberapa banyak bahagian perlu dipotong dari lembu untuk membeli tutti frutti. Jadi satu jisim diperlukan untuk memudahkan urus niaga dan jisim itu seharusnya mempunyai nilai yang sama di semua tempat dan kawasan. Dalam sejarah ketamadunan manusia, bangsa zaman Mesolitik, Neolitik menggunakan kulit kerang, logam bercop dan pelbagai lagi ukiran untuk dijadikan mata wang. Tetapi sistem tersebut gagal kerana jisim tersebut mudah ditemui dan dicipta. Menggunakan kulit kerang sebagai mata wang bakal menjadikan penternak kerang bertambah kaya berbanding petani yang tidak mempunyai kerang. Begitu juga pengukir batu akan menjadi lebih kaya sekiranya setiap batu yang diukirnya lebih bernilai dari seekor lembu. Tamadun manusia sejak ribuan tahun mencuba dan mencari jisim yang mempunyai nilai yang tetap dan tidak boleh dicipta. Akhirnya menemui sejenis logam disebut emas sekitar 3000 tahun sebelum Masihi di Mesir. Ketamadunan manusia dapat membuktikan nilai emas akan kekal sebagai mata wang dan kekal berharga dan akan kekal laku untuk diniagakan. Seperti mana ilmu tamadun membuktikan sehingga hari ini, hanya kuda boleh diternak dan kuda belang tidak. Hukum ini akan kekal sehingga ribuan tahun akan datang. Faktor emas sebagai mata wang. Ia mesti tahan lama, tidak mudah terurai, tidak reput, tidak terbang dan tidak berkarat. Ia mesti mudah untuk disimpan dan dibawa. Walaupun emas berat, emas sangat padu dan boleh disimpan dengan selamat dalam pelbagai bentuk muka bumi. Ia juga mudah dibawa kerana nilainya yang tinggi walaupun amaunnya kecil. Ia mesti boleh dipecah kepada saiz-saiz yang kecil untuk memudahkan urus niaga kecil. Emas boleh ditempa menjadi senipis shilling atau sebesar bata, membuktikan ia mudah untuk digunakan semasa jual beli walaupun urus niaga yang kecil. Ia mestilah jarang dan tidak boleh dicipta, kerana jika ada pihak yang boleh mencipta emas untuk menampung perbelanjaan mereka, maka akan ada berbilion-bilion tan emas di dunia dan ini akan mengakibatkan nilai emas jatuh. Kesimpulannya, emas sesuai dijadikan sebagai mata wang. Cuma pelaksanaannya perlu dipersetujui di peringkat global. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jangan lupa dapatkan info dan artikel menarik di Facebook page dan channel YouTube kami. Jumpa lagi di video akan datang.